Hai, bertemu lagi di rajabukit.com. Terima kasih kepada yang telah menonton video pertama dan kedua sebelum ini. Di video yang lalu, kami telah kongsikan dengan anda tentang kisah bagaimana seorang rider yang bermula dengan MTB. Kami percaya ramai yang mempunyai kisah yang hampir sama. Mungkin ada yang pernah termuntah, pitam ataupun mengalami kekejangan ketika mula-mula berkayuh. Di video yang lalu juga, kami telah kongsikan tentang penemuan sebuah buku yang telah mengubah persepsi kayuhan rider yang disertakan tersebut. Apakah sebenarnya yang terkandung di dalam buku itu? Mari kita selongkar rahsianya. Pada buku itu diceritakan perkara-perkara yang boleh dilakukan ketika menunggang di trail dan apakah benda yang boleh dilalui di atas basikal, dan ianya terus menukar persepsi dan membuka pandangan baru terhadap dunia mountain bike. Satu demi satu teknik yang terdapat di buku tersebut dipraktikkan. Ianya dipenuhi dengan tip dan teknik-teknik yang sering digunakan oleh raja-raja bukit seperti Ned O'Brien, Brian Lopez, Mark Weir, Greg Minna, Steve Pitt, dan banyak lagi nama-nama yang sering didapati di majalah-majalah mountain bike. Beberapa bulan selepas itu, beliau mula menunggang kelaluan-laluan yang lebih ekstrim. Dan hasil perkenalan dengan rakan-rakan baru yang bermountain bike, beliau menjadi antara orang yang awal menunggang dan membuka trail di Bukit Cermin Putra Hike pada tahun 2006. Dan trail ini kini cukup terkenal di kalangan downhiller. Bersama-sama rekan lain, beliau mula menebas, mencangkul dan membina tanjakan untuk jump dan juga drop. Semua jenis jump, drop, laluan di celah-celah pokok telah dicuba dengan jayanya. Dari jump setinggi 1,5 kaki, 3,5 kaki, hingga ke drop yang berketinggian 5 kaki. Mungkin anda tertanya-tanya, siapakah rider tersebut? Beliau sebenarnya adalah rider-rider biasa seperti kebanyakan kita juga. Dan beliau merupakan salah seorang kru yang terlibat dengan rajabukit.com. Dan seperti rider-rider yang lain juga, anda boleh melihat kelibat beliau menghabiskan masa hujung minggu berkayuh di sekitar Lembah Kelang. Segala apa yang mampu atau boleh beliau lakukan adalah tidak penting sama sekali. Apa yang penting ialah perkara yang cuba disampaikan melalui kisah ini, iaitu bagaimana seorang rider biasa yang tidak tahu apa-apa boleh memperbaiki tunggangannya dengan mempelajari teknik-teknik yang betul untuk melakukannya. Dan teknik-teknik ini jugalah yang kami namakan sebagai Trail Rider Blueprint. Di blueprint ini tersenarai segala rahsia Raja Bukit dan teknik yang diperlukan untuk melayan apa juga trail tidak kira di mana sekalipun. Ia dibahagikan dan ditunjukkan secara langkah demi langkah bagaimana untuk melalui sesuatu keadaan atau halangan yang ada di trail. Kami berkongsikan perkara ini kepada anda selepas mendapati kurangnya bahan-bahan seperti ini yang lengkap dalam bahasa Melayu. Hasil kajian dan pengumpulan bahan-bahan sampingan yang berkaitan dengan sokongan dan bantuan rakan-rakan, akhirnya ia dapat direalisasikan dan dipersembahkan kepada anda. Secara umumnya, semua teknik tersebut boleh dibahagikan kepada 3 bahagian utama, iaitu scanning, reading, dan timing. Scanning bermaksud anda perlu melihat jauh ke hadapan trail sekitar 10 kaki hingga ke 100 kaki, bergantung kepada keadaan dan persekitaran trail. Lihat apa yang ada di hadapan anda seperti keadaan permukaan trail, selekoh, bentuk-bentuk halangan atau apa sahaja yang ada di sepanjang trail yang akan anda lalui. Ini penting supaya anda sentiasa peka kepada keadaan bahaya yang mungkin ada di hadapan anda, yang mungkin di luar kemampuan anda untuk melaluinya. Reading pula adalah membaca trail. Adakah permukaan yang akan anda lalui itu basah atau kering, punya cengkaman yang baik atau tidak? Adakah selekoh yang akan anda lalui itu rata, off-camber atau mempunyai berm? Kemampuan membaca trail dengan baik adalah perlu untuk menentukan laluan ataupun line yang akan anda ambil. Timing pula adalah sangat kritikal. Ia adalah jangkaan masa untuk anda mempraktikkan segala teknik-teknik Raja Bukit yang ada. Hasil kemampuan anda membaca trail, anda akan dapat mengagak bilakah masa yang sesuai untuk membrek, mencondongkan basikal untuk mengambil selekoh, melompat untuk mengelapasi halangan berbatu, dan banyak lagi. Kebanyakan mountain biker tidak mempunyai masalah untuk melihat atau membaca trail. Namun kebanyakannya akan mempunyai masalah untuk timing. Mungkin kerana tidak banyak yang mampu di timing selain menarik brake belakang seawal mungkin dan menyeret tayar di sepanjang laluan turun. Atau berhenti di bahagian yang mula menakutkan mereka dan kembali menunggang apabila segalanya sudah clear. Pada bahagian inilah pentingnya untuk anda mempelajari teknik-teknik tunggangan yang betul, supaya tunggangan anda lebih menyeronokkan dan menjadi lancar di mana-mana bahagian trail tanpa perlu berhenti atau menolak. Untuk lebih memahami perkara ini, pihak rajabukit.com telah menyediakan satu senarai yang dipanggil Trail Rider Checklist.
Anda boleh download senarai ini secara percuma melalui link di bawah video ini. Pada senarai ini, Anda boleh melihat bentuk-bentuk halangan yang ada di trail dan cara melepasinya, dan bandingkannya dengan diri Anda. Adakah Anda boleh melakukan seperti yang dinyatakan pada checklist tersebut? Anda mungkin pernah mendengar pepatah yang menyatakan, jika mahu menyelesaikan masalah, ketahui apa masalah Anda dan cari penyelesaiannya. Jadi, dengan Trail Rider checklist yang disediakan, adalah diharapkan Anda dapat mengetahui di mana masalah atau kekurangan Anda, dan kami akan membantu Anda menyelesaikannya. Dengan itu, Anda boleh menjimatkan masa dan wang dari membeli barangan yang tidak perlu atau terlalu mahal. Kerana perkara pokok di sini adalah kemampuan Anda sebagai rider dan bukan basikal Anda. Sebagai contoh, Anda boleh melihat mana-mana juara mountain bike profesional. Adakah mereka menunggang basikal yang terbaik di dunia? Jawapannya adalah tidak. Apa yang mereka lakukan adalah menyesuaikan diri dengan basikal yang diberikan oleh syarikat penaja mereka, lalu men-setupnya mengikut kesukaan dan kesesuaian corak tunggangan mereka, kerana mereka tahu apa yang mereka mahukan. Selebihnya adalah bergantung kepada kecergasan dan kemahiran mereka. Begitulah juga dengan Anda. Hanya setelah Anda mahir dengan segala teknik tunggangan yang betul, maka barulah tiba masanya yang sesuai untuk Anda mula berbelanja untuk upgrade atau menukar frame. Pada tahap ini, Anda sudah pun tahu apa kategori tunggangan yang Anda betul-betul minati kerana Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Jika Anda lebih berminat untuk berkayuh dan memasuki perlombaan cross country, carilah basikal yang ringan, pasangkan stem yang panjang, dan gunakan tayar dan rim yang ringan, dan masuklah mana-mana perlombaan yang Anda mahu. Jika Anda lebih sukakan kayuhan bersahaja, mampu untuk mendaki, tetapi mahu lebih berseronok ketika downhill, carilah trail bike atau all mountain dengan stem sederhana pendek dan handlebar yang lebih lebar. Pilih basikal yang mempunyai head angle yang flat serta chainstay yang lebih pendek dan pasangkan tayar 2.3. Dan jika Anda lebih sukakan aksi ngeri menuruni bukit pada kadar kelajuan yang mampu meninggalkan jantung Anda ke belakang, belilah full face dan Fox 40. Jika Anda mempunyai kemampuan kewangan yang lebih, Anda boleh memasang dua basikal yang mempunyai setup berlainan seperti cross country dan downhill untuk disesuaikan dengan corak tunggangan yang Anda minati. Anda boleh menggunakan basikal SC tersebut untuk latihan stamina dan basikal downhill Anda untuk berseronok menuruni bukit. Okey, video seterusnya selepas ini akan menunjukkan lebih lanjut bagaimana untuk memperbaiki teknik-teknik tunggangan Anda mengikut kemampuan Anda. Anda boleh mulakan dengan teknik yang paling asas dan kemudian lanjutkannya ke tahap seterusnya. Berjumpa lagi di video yang akan datang.